Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu. Tadi apa sembahyang pada ladang nampak perasaan ni kan. Lawa balik pada ladang sekarang. Berapa ratus ribu lebih tu? Tak tahu. Lawa. Itu jabatan bagi ke wakaf? Jabatan bagi tu. Ha? Oh. Ada ekor lah buat dalam. Iman nombor 1 Ustaz ni no? Ustaz apa? Ustaz Saleh. Iman nombor 1. Baik, jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. InsyaAllah ramai ikut no, yang ramai no. Mu tak nak buat haji no. Alhamdulillah. Ha? Oh ya, bagawi ya. Qarwi lah. Qarwi memang banyak kerja noh dia. Sekolah dia kerja lah, kerja itu ibadah. Siapa yang kerja apa pun tentu kerja itu ibadah. Sebab tu kita tak ada Islam, kita duduk saja zikir sembahyang. Tak payah apa, tu dapat apa, harta tak. Hidup ni kerja tu memang kehidupan lah, sebab ibadah kerja tu. Sebab tu jangan, bila tuan-tuan kerja apa pun tuan-tuan, jangan bosan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa sedih, kecewa tak, tuan-tuan ingat kehidupan itu kerja. Sebab Allah Ta'ala memang suruh kita kerja pun. Bukan ibadah ni semata-mata mengaji, termasuk juga ibadah kerja tuan-tuan, ibadah tuan-tuan. Quran sebut tu ada kan. Saya sebut selalu kat tuan-tuan, fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila habis sembahyang Jumaat, bertebaranlah di atas muka bumi, carilah rezeki Allah. Bila tuan-tuan kerja, tuan-tuan ingat ini adalah kewajipan yang Allah tetapkan bagi semua makhluk, mesti bekerja. Baik, tak apa tuan-tuan. Kita berhenti di mana ni? Saya pun tak ingat. Kat mana bang? Saya ingat pandangan qadim tu yang saya tengok lah. Saya tak sempat nak check tadi. Pandangan qadim bukan betul, dimiliki penjualnya. Baris berapa? Bawah sekali. Pendapat qadim Imam Syafi'i. Di situ. Tak apa, kita baca sikit pada atas dulu sikit ya. Baik, jadi kita berada di, sebelum saya lupa lah, kita berada di bawah tajuk besar dia adalah syarat syarat barang yang boleh dijual beli. Apa syarat dia? Yang pertama, suci. Kita dah bincang dah. Kalau najis tak boleh, mesti suci. Kalau kita nak jual tek lembu ke tek kambing buat baja, mestilah. Jual tek tu tak boleh, pengurusan. Kita ambil, kita bubur dalam pack, kita jual berdasarkan kita yang urus. Kita boleh dah dapat untung kat situ. Tapi makna dia kalau tuan dia datang ambil dekat kandang kita, susah sikit tuan-tuan, kita nak ambil duit. Kalau ikut pandangan tak boleh lah, pasal kita nak ambil duit. Macam mana dia yang main cedok kat kita punya ni? Tapi kalau kita yang cedok, kita dah hak ambil duit. Boleh lah. Baik. Kemudian sama juga dengan bank darah. Bank darah pun tak boleh jual darah. Kalau kita ada darah AB ke, darah AB ni jarang ada, yang banyak O. AB jarang ada. Siapa ada darah AB, tak boleh jual darah dia. Haram, sebab darah itu adalah najis. Baik, kemudian kotoran. Tapi darah ni pun khilaf ulama . Sebagai ulama kata najis, sebagai ulama kata tak najis. Dia ada khilaf ulama. Tapi pandangan mazhab Syafi'i najis lah. Pandangan mazhab Syafi'i darah hukum dia najis. Baik, kotoran ternak. Ini pun dah bincang. Kemudian ada manfaat. Kalau tak ada manfaat tak boleh.
Sebab tu kita dah sebut dah, contohnya ular, semut yang tidak ada manfaat, singa, serigala, ataupun alat muzik, tak boleh, tidak ada manfaat. Okey, jadi kita berada yang ketiga, iaitu mestilah dimiliki oleh penjualnya. Boleh tak? Kalau bukan milik dia, dia tak boleh jual. Tidak sah jual beli dengan selain pemilik langsung satu benda, kecuali yang tersebut menjadi wali ataupun wakil. Yang boleh jual ni adalah pemilik dia. Kalau motor, tuan dia. Kecuali wakil. Contoh wakil apa? Kita pergi pasar raya kan, yang duduk dekat kaunter tu bukan dia punya maiden pun, dia wakil. Yang dilantik, boleh. Baik, yang dimasukkan menjadi wali adalah benda itu dimiliki seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik itu. Jadi tuan-tuan ada hak untuk tuan-tuan belanjakan harta anak tuan-tuan dan anak yatim pada yang untuk apa? Untuk kepentingan dia. Ingat kalau anak kita ada duit raya, kecil-kecil dulu kan, kita tak boleh beli handset kita, tak boleh. Tapi duit anak kita, kita belanja, beli baju baru ke apa, tak boleh. Melainkan kalau duit anak-anak kita ni, kita apa, contoh kereta kita rosak, kereta ni kita pakai nak hantar anak kita, boleh lah ambil duit dia. Tapi kalau duit anak-anak ni, ataupun duit anak yatim, ataupun duit anak yatim, boleh jadi juga tuan-tuan. Contohnya anak isteri kita, kalau kita mati lah, anak kita dapat harta, betul tak? Anak dapat, walaupun anak tu kecil, isteri tak boleh belanja semua harta tu. Tu harta anak kita, kecuali nak belanja untuk kepentingan anak. Sebab tu duit anak-anak, duit raya anak-anak ke duit apa-apa tuan-tuan, kalau boleh simpan dalam satu akaun untuk dia. Hukum dia haram kalau kita ambil duit anak tu, kita enjoy tuan-tuan, tukar sport motor lah, hukum dia haram. Tu hak dia. Nak belanja boleh untuk kepentingan dia. Dalam praktiknya, okey, dalam kenyataan realitinya lah bagaimana? Makelar ni maksud dia apa? Saya sebut dulu makelar ni. Broker. Broker ni termasuk dalam ni lah, maksudnya orang yang nak jual tanah. Kalau bukan tanah dia tak boleh jual. Saya dah sebut kat tuan-tuan, contohnya saya tengok kat Padang Lalang ada tanah orang nak jual 3 ekar, katakanlah 3 ekar 200,000. Boleh kan? 3 ekar 200,000. Padi cantik. Jadi tanah tu bukan saya punya. Saya pergi kat KL, saya post dekat grup. Katakanlah saya ada grup banyak di KL tu, banyak hartawan kaya-kaya, saya post. Siapa nak beli tanah di Padang Lalang, saya tak letak 200,000. Saya letak 300 contohnya. 300 lah, 350,000. Padahal itu bukan tanah saya. Maka ada orang pun beli, okey, transfer kat saya 350,000, baru saya nak beli dekat tuan tu. Hukum dia haram. Dia tak boleh. Makan tangin boleh kalau macam ni. Kalau saya jumpa tuan tanah tu, katakan abang tuan tanah, saya kata kalau saya boleh jual 200,000, lebih pada 200,000, tapi 200,000 saya bagi dekat abang. Contohnya abang kata tak apa, jual lah mahal mana pun, jual 1 juta pun tak apa, penting 200,000 bagi aku. Itu tak apa. Yang tu clear. Saya dapat jual 1 juta pun, saya bagi abang 200,000. Dah ada perjanjian dah. Ini masalahnya saya dah jual dah. Tanah tu bukan saya punya. Dah dapat duit baru nak beli. Ini memang tak boleh. Haram. Kita jual benda yang bukan milik kita. Kita kena beli dulu atau buat perjanjian. Boleh tak? Tapi nanti kita tengok, nanti ada huraian dia. Ada pun transaksi dengan penjual yang bukan wakil wali, maka transaksi itu batal kerana pada hakikatnya dia bukan pemilik barang. Baik, jadi tak boleh lah. Kalau bukan pemilik barang tak boleh. Ini ada hadis dia, tidak sah sebuah talak kecuali dilakukan oleh pemiliknya untuk mentalak. Ini suami saja yang boleh talak. Orang lain tak boleh. Tetapi hakim boleh. Hakim boleh. Hakim kuasa dia sangatlah tinggi. Malah kadang-kadang kuasa hakim ni kalah mak ayah. Ini kita kena tahu. Ayah wali je. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, ada di kawasan dulu cikgu seorang dia minat dengan inspektor nak kahwin. Jadi bila nak kahwin dah berkenan sangat dah tuan-tuan, tapi ayah dia tak bagi kahwin. Ayah dia orang Kuat Pahit lah. Tuan-tuan berkenan pun kalau saya sebut dalam kawasan Keria ni, tapi saya tak sebut lah tuan-tuan. Ayah dia memang Kuat Pahit betul. Ayah dia benci polis. Ayah dia benci polis sebenci-bencinya. Saya tak tahu sebab ayah dia pencen askar, tapi dia benci polis tu. Benci tu, saya tak tahu. Mungkin dia jumpa polis banyak yang tak elok kot. Jadi apa saja nama polis dia meluat. Dan polis ni pun bagus. Satu baku, inspektor Haji. Satu baku ni tuan-tuan, mudah-mudah satu baku. Kalau tua-tua ada can juga nak pergi ke pegawai tinggi tuan-tuan. Pegawai tinggi lah kan. Jadi tapi anak dia ni dah ketak-ketak lah. Anak dia perempuan, cikgu. Ayah dia tak nak bagi kahwin. Anak dia menangis-nangis pergi dekat JPN tu. Antara yang urus anak dia tu, saya cerita dalam kuliah ni. Rupanya dalam kuliah di Selinsing tu ada Ustaz Azhar.
di pengetua SABK Al-Hidayah ni, Ustaz Zahar tu kan. Saya dulu di JPN. Saya bagi kuliah saya cerita kisah ni, Ustaz Zahar tahu. Ustaz Zahar duduk di JPN, dia kata, oh saya tahu cerita Ustaz ni. Orang tua tu pun saya kenal, dia kata. Dia tu memang keras pun orang tua tu kata. Saya yang urus anak dia dulu, menangis-nangis main JPN nak kahwin. Ayah dia tak bagi. Jadi ayah wali. Bila ada ayah, tok mana ada fungsi. Abang adik-adik mana boleh jadi wali. Ayah mati baru boleh. Jadi bila ayah tak mau bagi, ayah wali mujbir kan. Maka bawa kes ni ke hakim lah. Dia pun ketak-ketak lah nak kahwin dengan lelaki tu. Lelaki tu pun nak dengan dia. Nangis-nangis pergi JPM minta urus. Dia kena dapat surat dan sebagainya. Last sekali pergi ke mahkamah. Mahkamah panggil ayah dia. Siapa tak nak pergi kahwin? Yalah, ayah anak dia pun dah berkenal sangat. Polis pun dah berkenal dengan anak dia. Anak dia perempuan. Jadi bila panggil ayah dia tak pergi. Bila ayah dia tak pergi, hakim bagi kahwin. Kuat tu hakim. Jangan Amin. Hakim memang kuat pun. Sampai sebab itulah kita dalam pandangan banyak ulama, bila jarak terlebih 2 marhalah, hakim boleh bagi kahwin lah. Kuat. Tapi lah ni bukan siap lah. Perlis dah buat lah. Perlis dah start buat. Lah ni sebab tu lah ni banyak gerakan apa wanita tengah marah dengan Perlis ni. Duduk angin dengan Perlis. Pasal Perlis buat. Dah lah ikutkan pandangan. Dari sini, saya duduk sini, saya nak nikah satu lagi. Saya pergi dekat mana 2 marhalah ni. 2 marhalah ni 90 kilo tuan-tuan. 90 kilo. Kita kata KL jauh sangat. Kita kata Tapah lah. Tapah 1 lebih kan. Tapah. Kat Tapah boleh kahwin lah. Tapi kenapa tak boleh? Sebab sekarang ni kita di Malaysia seluruh jabatan agama ni dia seragam tuan-tuan. Mahkamah Syariah kecuali Perlis lah. Sebab dia buat keputusan tu. Jadi tak boleh kahwin. Bila tuan-tuan nak kahwin dalam Malaysia ni, dia akan cek habis. Ada data dia, dah ada bini ke belum, dia akan cek semua. Dia akan cek semua tu yang tak dapat kahwin tu. Kalau dulu boleh tuan-tuan. Kalau dulu sebelum mereka boleh. Sebelum mereka dulu tuan-tuan, saya baca cerita ada orang dia kahwin kampung ni. Dia selang apa kampung tengok perempuan lawa, dia pergi kahwin sana. Bini dia tak tahu kan. Boleh je. Bukan tak boleh. Ayah perempuan tu pergi kahwin, ada saksi buat kenduri sikit, satu kampung sana tahu. Selesai. Bukan susah pun nak kahwin. Dah duduk sini, dia jalan apa? Duduk pada dalam, dia jalan ke parit apa? Parit 4, tengok ada comel pula parit 4. Dia nikah kat sana pula. Bapak ada pergi kahwin, ada saksi buat kenduri sikit kat sana. Boleh. Tak boleh ni kerajaan tak buat lah. Pasal apa? Banyak orang perempuan yang tergantung. Ditinggal. Dia ditinggal oleh suami dia. Bila banyak kahwin, banyak cerai, kesian orang perempuan. Sebab tu lah ni dia telah dipanggil decentralized. Decentralized ni kita seragamkan. Baik, jadi tuan-tuan, itu kuasa hakim. Termasuk juga kalau kita, contohnya bini kita mengadu pada hakim, kata apa, kita ni tak menjalankan tanggungjawab macam-macam, hakim cek, jelas. Maka hakim yang kata, tolong ceraikan isteri. Kita tak mau. Hakim yang fasah. Power hakim ni. Hakim fasah. Tapi sebenarnya hakim tak fasah. Sebab apa? Hakim suruh lelaki yang cerai. Sebab kalau cerai, ada can nak rujuk. Betul tak? Kita yang talak ada can nak rujuk. Kalau hakim yang fasah, tak ada boleh rujuk dah. Itu besar fasah tu. Kalau hakim yang fasah, tak boleh rujuk dah. Macam khulud, tak boleh rujuk. Kalau nak kahwin balik, kena akad nikah yang lain. Rujuk tak boleh. So hakim suruh kita yang talak supaya nanti apa? Oh, cari lain haji tu. Payah apa haji kan? Okey, tak apa tuan-tuan. Jadi lah ni Perlis dah buat dah. Perlis siapa yang nak kahwin tak perlu lagi pergi Thailand, boleh pergi ke Perlis. Tapi dia taklah pergi kahwin terus. Tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan akan tunjuk slip gaji. Dia akan check anak banyak mana, gaji banyak mana, rumah ada dicek habis semua tu. Dah check apa semua, maka Perlis yang kahwinkan. Jadi banyak lah yang jutawan, hartawan, profesor. Memang gaji dia pun banyak tuan-tuan. Gaji mereka ni kadang puluh ribu, ratus ribu ada. Mereka orang hartawan ni yang bisnes ni sebulan ratus ribu biasa ya. Saya jumpa orang bisnes biasa-biasa pun tuan-tuan 20 ribu boleh sebulan. Biasa-biasa ya bisnes. Ini kalau yang betul-betul hidup dia bisnes, dia pelabur, mereka ratus ribu ni biasa ya. Kalau ratus ribu, bini 4 tak ada masalah. Tapi masalah kena undang-undang yang ketat, maka Perlis telah longgarkan. Tapi lah ni banyak gerakan feminis lah. Orang perempuan ni mula menyerang Perlis lah. Menyerang. Sebab dia pun tak puas hati. Sedangkan di Perlis tu pun Mahkamah Syariah ni di bawah Sultan. Berat kuat juga tuan-tuan. Di bawah Sultan Perlis lah. Jadi tuan-tuan kau ada duit, duduk kaya mana tahu sini ada pendapatan ratus-ratus ribu kan, nak kahwin dua kan. Boleh pergi Perlis. Dia check dulu, tuan-tuan boleh lah kahwin. Baik, itu kuasa hakim.
Tidak sah sebuah pembebasan budak kecualikan oleh tuan dia. Tidak sah, ni budak dah tak ada sekarang Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memilikinya untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nazar kecuali dilakukan oleh memilikinya hak kewajipannya. Nazar, tahu lah nazar kan? Orang nazar, kalau anak aku dapat 9A, aku nak sembahyang duha 8 rakaat. Yang cakap tu kena. Yang cakap tu kena buat. Okey, kemudian walaupun banyak mengkritik bahawa riwayat hadis ini lemah, namun Imam Nawawi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh banyak jalur sehingga darjatnya naik menjadi hadis sahih. Sama juga hadis disebut Syakban. Kita baru sambutkan disebut Syakban. Tentang buat Yasin 3 kali tak bawah ni? Buat? Tak buat. Betul buat sekali. Sekali pun tak buat. Masjid Banalang buat 3 kali Yasin. Masya-Allah bagus. Saya malam tu betul di Bukit Putih. Dia Aluk Bungsu panggil. Kat surau kampung saya tu, saya segan nak selalu kecil-kecil ni ada basikal selalu kat situ. Segan nak pergi tuan-tuan. Itulah kali pertama saya masuk surau tu. Ada kecil-kecil dulu lalu tuan-tuan. Dah kecil tak pernah masuk surau, bukan surau Tuan Haji Sabran, surau dalam tu. Dalam kampung tu. Buat 3 kali Yasin tuan-tuan. Hadis ni sebut Syakban ni ada hadis dhaif, lemah, palsu, tapi hadis sahih pun ada. Kalau kumpul-kumpul banyak-banyak tuan boleh jadi hadis sahih. Jadi tuan-tuan, malam ni sebut Syakban ni dia tak semestinya 3 Yasin. Dia apa-apa saja ibadah yang penting kita buat ibadah. Jadi orang tua kita dulu-dulu telah membuat satu ibadah yang baik. Malam ni sebut Syakban 3 kali Yasin. Bagus. Siapa yang tak mau baca 3 kali Yasin, dia kata tak nak buat Elena, nak sedekah 1000. Boleh? Malam tu memang bagus tuan-tuan buat ibadah. Apa yang buat ibadah? Ataupun tuan-tuan kata Yasin tak larat baca, nak sembahyang sunat lah 20 rakaat, boleh. Yang penting malam tu buat ibadah. Banyakkan ibadah di malam ni sebut Syakban. Boleh lah. Tapi siapa baca Yasin 3 kali tu bagus. Masjid Kuburan Jawab lah. Sekali pun boleh. Gabungkan niat. Gabungkan semua niat ketiga-tiga ni. Tapi tuan-tuan, saya tengok kalau 3 ni penat jugalah. Penat juga. Saya bukan apa, saya baca, saya kesian kat orang tua-tua, saya baca lagu juga tuan. Saya tak tahulah macam mana dia buat follow saya. Taklah laju sangat. Sedang-sedang lah saya baca. Tapi 3 kali ni saya tengok kali pertama semangat. Mai kali yang kedua tu boleh lagi, kali ketiga tu seluruh tuan-tuan. Tak lah. Tapi ala kulihal tuan-tuan, siapa yang baca tu bagus 3 kali. Baik, kemudian dalam pendapat Qadimah di sini, Imam Syafi'i membolehkan jual beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya tetapi hukumnya mauquf kerana akan dikembalikan pada persetujuan pemilik aslinya. Misalnya sebuah akad jual beli dilakukan oleh bukan pemilik aslinya seperti wali atau wakil, kemudian pemilik barang itu ternyata setuju, maka jual beli menjadi batal dengan sendirinya, tapi bila setuju maka jual beli itu sudah dianggap sah. Macam ni tuan-tuan. Macam cerita tadi lah. Ini pendapat qadim tuan-tuan. Pendapat qadim ni ketika Imam Syafi'i rahimahullah berada di Baghdad. Bila Imam Syafi'i duduk di Baghdad bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Kubur Imam Syafi'i berada di Mesir. Imam Syafi'i ini berasal daripada Palestin. Imam Syafi'i berasal daripada Palestin, kemudian dia belajar di Mekah, Madinah, kemudian dia pergi di Baghdad, kemudian last sekali dia pergi ke Mesir. Bila di Mesir maka dia ubah fatwa dia. Jadi antara fatwa lama dia, sekarang ni kita semua mazhab Syafi'i, kebanyakannya kita pegang fatwa baru, bagi qaul jadid Imam Syafi'i. Adapun qaul qadim Imam Syafi'i boleh dikatakan kesemuanya kita tak amalkan kecuali 14 masalah saja. Saya tak ingat sangat tapi ada 14 masalah qaul qadim Imam Syafi'i digunakan. 14 masalah. Ada qaul jadid Imam Syafi'i yang tak digunakan. Contohnya qaul jadid Imam Syafi'i, qaul jadid, qaul terakhir ya. Qaul jadid ni qaul terakhir sebelum Imam Syafi'i meninggal, pendapat terakhir sebelum Imam Syafi'i meninggal. Antaranya Imam Syafi'i mengatakan sentuh semua orang perempuan batal, termasuklah anak dan ibu, mak mentua batal. Itu pandangan terakhir dia. Tuan-tuan boleh cek dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair karangan Imam Suyuti rahimahullah. Tapi pandangan Imam Syafi'i ini tak dipegang oleh majoriti ulama mazhab Syafi'i. Sampai hari ini tuan-tuan kita pegang pandangan mak kita, adik kita, mak mentua, tok kita tak batal. Ini pandangan nilah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Antaranya lagi tuan-tuan, qaul jadi Imam Syafi'i supaya maghrib ni sah lebih kurang maghrib ni waktu dia lebih kurang dalam 20 minit 20 minit tuan-tuan. Pandangan bukan panjang macam ni. Itu juga tak dipakai lah tuan-tuan tak dipakai. Baik, jadi ada lagi lah tuan, saya tak ingat lah, banyak lagi dah, ada 14 masalah. Yang ni telah diputuskan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i ribuan tahun. Jadi kita pegang yang itulah dalam 14 masalah saja. Baik, ini pandangan Imam Syafi'i, pandangan ketika di Baghdad. Imam Syafi'i kata jual beli ni kalau bukan wakil, dia tengok persetujuan.
Macam tadi, saya ambil contoh tadi. Abang ada tanah 3 ekar, 2 ekar. 3 ekar abang jual 200,000. Saya boleh jual tanah tu, saya pergi jual kat Kuala Lumpur, kawan-kawan kat Kuala Lumpur, dia beli 350,000. Saya jual lah. Saya tak bagi tahu abang ni pun. Senyap-senyap saya sembang kat bar, kat roti canai apa. Nak roti canai kan, kena roti sardin dengan roti telur. Oh, kenyang sampai malam tu. Makan tu. Lepas tu abang beritahu dia ada 3 ekar tanah, 200,000. Saya pun mesej kawan saya, korporat daripada KL, nak tak tanah kat Padang Dalam, Perak ni. Boleh buatkan kelesar lagi ni. Tapi kan kelesar tak ada tu. Ada lagi Ada harga lagi kelesar? Kurang. Baik, jadi tuan-tuan dia kata setuju 350,000. Saya pun jual. Dia transfer duit kat saya malam tu. Dia transfer. Jadi saya belilah. Saya ambil duit dia lah. Dia transfer kat 300,000. Saya kata saya jual. Baru saya beritahu bang. Kata saya tak boleh kata aku nak beli tanah. Tak boleh. Pasal apa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Kawan saya. Kalau saya kata aku nak beli tanah, tipu lah. Boleh tipu. Aku nak beli tanah ni. 200,000 kan, nak ambil 200,000. Padahal kawan kita yang ambil 150,000 sapu kat kita. Tak boleh. Kita kena bagi tahu. Saya kena bagi tahu. Bang ni, kalau saya dapat jual tanah abang ni mahal sikit pada abang letak 200,000 ni, saya bayar kat abang 200,000 boleh tak? Abang kata okey, tak apa. Yang lebih kita ambil kan. Tak apa, kita pun bagi 200,000. Lepas tu abang tanya, berapa hang dapat? Taklah banyak, 150,000 Pergi sweet dapat. Tapi kalau abang kata macam tu tak apa. Okey lah. Tapi kalau abang kata, lah ni abang kata, abang Alwi kata kat saya, boleh tapi saya nak tahu harga. Boleh, tapi aku nak tahu harga apa. Saya pun kata lah 300. Saya tak boleh tipu. Saya kena kata 350,000. 350,000 banyak sangat. Bagi aku 300, yang 50 je ya. Betul tak kan? Aku tuan tanah pun lebih kurang macam hang ya. Hang 200 aku 200, hang 150. Lah ni hang bagi aku 300, hang 50. Tengok ah. Kalau abang setuju macam tu sah. Boleh Baik, kemudian dalilnya. Okey, ni dalil dia. Urwah berkata Rasulullah SAW memberi aku wang 1 dinar untuk beli untuk beliau, yakni untuk Rasulullah, seekor kambing. Namun aku belikan 2 ekor kambing, lalu salah satunya aku jual dengan harga 1 dinar, lalu aku menghadap Rasulullah dengan seekor kambing dan wang 1 dinar sampai aku ceritakan kisahku. Beliau bersabda, semoga Allah berkati dalam perjanjianmu. Rasulullah bagi 1 dinar untuk beli seekor kambing. Zaman Rasulullah tuan-tuan, 1 dinar ni sama dengan seekor kambing. Kambing bapak besar. Kambing dewasa lah. Tapi Urwah ni dia pandai tawak. Dia tawak. Dia dapat 1 dinar 2 ekor kambing. Dia pandai tuan-tuan. Tawak, pandai menawak lah. Dia cari orang ke, dia tawak. Sepatutnya 1 dinar sama dengan seekor kambing besar. Dia dapat 2. Sebabkan dia pandai cari apa? Dia pandai cari inilah penjual yang murah. Dia pandai tawak, manis mulut dia. Bila dia dapat 2 ekor, dia jual seekor. Dia jual dengan harga 1 dinar. Tuan faham tak? 1 dinar dia beli 2. Lepas tu dia jual seekor. Dapat 1 dinar dengan harga 1 dinar. Dia pergi jumpa Rasulullah, dia bagi Rasulullah 1 dinar seekor kambing. Macam free betul tak? Macam free. Maka Rasulullah kata apa? Semoga Allah memberkati dalam perjanjianmu. Semoga Allah memberkati. Makna dia kena dapat persetujuan tuan tanah. Boleh tak? Kalau sama juga kalau orang bagi kita duit 1,000 pergi cari kambing, kita dapat harga 500, kena pergi jumpa dia, bagi tahu nak kambing seekor ni, duit baki 500. Kecuali dia kata nah 1,000 ke hang carilah kambing, ku ada lebih ambil ke hang. Ini boleh ambil. Boleh lah. Ini boleh ambil. Tapi kalau dia tak sebut lagu tu, kena buat macam ni, kita pergi buat kat dia, tunjuk duit. Ni duit lebih 500. Ini kambing yang hang nak tu. Faham ke tak? Mesti persetujuan tuan ni lah, pemilik barang. Baik, seterusnya. Yang keempat, Bisa ni boleh lah. Boleh diserahkan. Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah kerana tidak jelas adakah unta masih boleh ditemukan atau tidak. Jual unta yang hilang. Kita ada kambing bapak seekor, kambing bapak tu hilang kat Padang Lalang ni. Ada orang nak beli, kata boleh beli. Alah, dia hilang pun ada dekat-dekat ni. Nanti aku cari tak boleh. Mana tahu aku ulang sawah dah makan. Tidak kan? Aku dah kena makan dengan rimau kat Padang Lalang kan? Mana tahu. Aku boya makan kan? Tidak kan? Boya kan dekat Padang Lalang. Jadi tak boleh tuan-tuan. Kalau kambing kita hilang, lembu kita hilang, kalau orang nak beli kata tunggu aku cari dulu.
Jangan jual sebab tak pasti ada. Jangan jual kambing yang hilang. Tak boleh. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas kerana tidak biasa diserahkan baik secara fizik ataupun secara hukum. Tak boleh juga. Ada burung terbang ni. Burung-burung ni nanti aku beli, aku bagi kan. Dia dah bagi duit dah. Tak boleh, mana tahu kita boleh dapat burung. Dia nak burung tu, bukan burung lain. Lain lah dia kata, lah ni aku nak burung apa? Burung puyuh 5 ekor. Tak kisah burung puyuh mana-mana. Tak apalah. Sekarang ni kita tentukan, hang nampak burung atas pokok tu, burung tu aku nak jual kat hang. Tak boleh. Apa kepastian kita boleh tangkap? Lain lah dia kata dia nak burung, apa-apa jenis burung, apa? Burung jenis, contohnya merpati. Dia nak banyak mana? Dia nak beli. Kita boleh lah jual. Dia sebut nak 5 ke. Dia sebut ciri-ciri dia. Jangan kita tunjuk, kemudian dia tunjuk kita nak jual. Sebab tak pasti kita boleh tangkap burung tu. Boleh lah. Demikian juga ikan-ikan yang berenang di bebas di laut tidak sah dijual belikan kecuali setelah ditangkap atau dipastikan penyerahannya. Tak boleh. Kita kata orang kata, ya aku jual ikan yang ada di laut. Tak boleh. Yang boleh, kalau kawan kita kata, okey, hang nak pergi laut kan? Ni, aku nak apa? Kita bagi contoh dia nak apa? Ikan jenahak. Kita biasa dapat lah. Ikan jenahak ke, ikan apa lagi ya? Kerapu ke, kita biasa dapat. Dia banyak kat kita lah. Ataupun kita dah pasti dah boleh serah pada dia. Boleh lah jual tuan-tuan. Dia panggil tempahan tuan-tuan. Bukan jual, tempahan. Tempahan. Tempahan boleh lah, jual tak boleh. Tempahan. Nak jual macam mana tak ada. Tempahan boleh. Menempah. Para ahli fiqh di masa lalu mengatakan bahawa tidak sah jual beli setengah bahagian dari pedang kerana tidak boleh diserahkan kecuali dengan jalan merosak. Tak boleh. Pedang ataupun motor tuan-tuan. Motor jual separuh. Takkan tuan-tuan nak kerak motor tu jadi 2. Tak boleh. Tetapi tuan-tuan boleh jual panggil macam saham. Saham ni macam mana? 2 pemilik. 2 pemilik ni maksud dia kita jual motor ni macam mana? Motor ada 2 pemilik. Contohnya saya bagi motor kat abang berdua, motor saya. Jadi ada 2 pemilik di situ. Maksudnya dua-dua ada satu motor tu ada 2 pemilik. Macam rumah lah, kadang rumah ada 3 pemilik. Betul tak? 4 pemilik, 5 pemilik. Jadi apa hukum dia? Kalau ada banyak pemilik, maka kita salah seorang tak boleh jual. Sebab ada hak orang lain. Itu yang kita panggil saham. Boleh lah? Kongsi. Boleh lah? Jadi kalau tuan-tuan nak dari segi pemilikan lah. Pemilikan. Tapi kalau untuk tuan-tuan serah tak boleh. Tak sah nak serah. Macam mana tuan nak kerak motor tu 2? Pedang. Sebab tu sebahagian ahli fiqh sebut, sebahagian kalau para ahli fiqh sebut, kalau nak jual pedang tak boleh. Jual pedang separuh. Nak serah macam mana? Kita tak boleh serah. Takkan nak kerak pedang tu sebelah. Yang paling selamat tuan-tuan macam ni lah. Kalau benda motor ke benda lah, kita boleh sewa. Betul tak sewa? Orang nak pinjam sewa. Boleh sewa. Sama orang nak pinjam motor kita sewa kat dia boleh. Dengan syarat nak pinjam motor ku ni, kadar sewa dia main nanti minyak penuh. Sewa. Itu boleh. Kita guna akad ujrah. Orang nak pinjam motor kita boleh. Tapi balik nanti pastikan minyak penuh. Itu dia punya apa? Kadar sewa kereta kita. Boleh lah. Kita panggil akad sewa. Okey, boleh lagi tuan, boleh tak? Senang kan? Boleh kan? Banyak. Saya ada sahabat saya, dia punya hangin lah. Kawan yang pinjam kereta dia tu pangkat tinggi, DG48. DG48 ni kalau polis ni major lah, major. Tentera major. Kalau tentera major DG48. Major 48 ke atas lagi ya. Major. Dia apa ni? Lieutenant, lepas lieutenant, captain, lepas captain apa? Major kan? Betul lah. Dia lieutenant, captain, major, betul? Lieutenant 41, captain 44. Tapi captain 41, major ni 44 ke 48 macam tu, saya tak pasti lah. 44 atau 48 lah. Baik, jadi tuan-tuan, kawan ini DG48 tinggi. Dia suka pinjam kereta orang. Tapi pinjam memang dia tak isi minyak. Kesian kawan saya. Siapa-siapa kereta dia pinjam, kadang minyak nak kering dia bagi selamba je. Kawan saya naik kereta keluar sekolah sampai dekat Semanggui tu minyak habis. Minyak habis. Ada orang macam tu tuan-tuan. Sebaik-baiknya kita pinjam, walaupun kawan kita bagi senyap, kita pandai-pandai lah isi. Betul tak? Baik, kemudian
Harus diketahui keadaannya. Barang yang tidak diketahui keadaannya tidak sah untuk diperjualbeli kecuali setelah kedua pihak mengetahui, baik dari segi kuantiti maupun dari segi kualiti. Mesti tahu tuan-tuan. Kalau tak tahu tak boleh. Tak sah. Dia panggil gharar, tidak jelas. Ada orang kata aku nak jual kereta ke hang satu. Kereta apa tak tahu. Keadaan dia macam mana tak tahu. Kualiti macam mana tak tahu. Tapi harga dia RM5,000. Tak boleh. Macam mana nak jual kita tak tahu. Langsung tak boleh jalan nanti. Ataupun kita nak beli kereta kawan kita, tapi kawan kita bungkus enjin. Enjin ni tak boleh buka. Boleh beli enjin tak boleh buka. Ni gharar juga tuan-tuan. Yang hak tak jelas ni tak boleh. Pasal apa tak sah? Sebab kita risau nanti ada tak puas hati. Patutlah sembunyi. Rosak rupanya. Sana sini. Jangan beli benda yang tak jelas. Dia panggil gharar. Gharar. Ataupun ada orang kata kita nak beli tak tanah, aku ada tanah kat bukit sana, aku ada tanah satu kat Batu Kurau. Nak beli tak ada 5 ekar. Kita pun tak jelas macam mana. Tak boleh beli tuan-tuan. Sebab apa tak boleh tuan-tuan? Yalah kita beli tu dia atas bukit ni tuan-tuan. Nanti boleh jadi gaduh. Ada orang saya kenal seorang beli tanah di Tanjung Belajar. Ni bukan Tanjung Belajar. Belah-belah tu lah Tanjung Belajar belah. Ke mana? Tanjung Belajar Burah tu kan. Dia beli-beli tu orang tu kata okey. Sekali beli rupanya tu dia atas bukit tu tanah. Geran ada di atas bukit tu. Sebab tu kita kena pastikan dulu kita tahu keadaan dia. Nak beli barang-barang mesti kita tahu keadaan dia macam mana. Jangan tak jelas. Kalau tak jelas hukum dia gharar tidak sah. Tidak sah jual beli kerana tidak jelas. Beli barang online. Barang online ada gambar. Jelas kita tengok. Bila tak jelas kita boleh kembalikan balik. Betul tak kan? Dia boleh komen situ. Komen ada, semua ada. Betul tak kan? Ada orang bagi gambar, review ada. Malah beli online ni dia lebih selamat berbanding dengan kedai. Pasal apa? Sebab online, bila dia buat tak elok, kita boleh komen, semua orang boleh baca komen tu. Kalau kedai biasa dia tipu, orang tak tahu. Kalau online ni, kalau tuan-tuan tipu memang tak boleh hidup lah. Dia bagi tahu kan. Siapa meniaga online, Shopee ke, Shopee lah dengan Shopee ataupun Lazada, kalau jenis tipu ni memang tak boleh hidup lah. Tu je. Orang boleh rating penipu, jangan beli, macam-macam orang boleh rating. Kedai biasa orang tak boleh tengok. Kalau kedai-kedai Shopee kita boleh tengok rating ni 1000 lebih. Tu dia orang dengan review dengan yang meyakinkan tuan-tuan. Okey. Kita pun yakin lah. Boleh ya. Malah bila kita tengok online ni dia bagi gambar, kadang-kadang video lebih meyakinkan. Saya pun jual, saya punya dulu saya beli drone tinggi. Saya main kat Bandar Lalang. Tengah main datang Ustaz apa? Siapa? Tengah main drone. Ustaz Saleh tu ambil gambar atas rumah dia apa benda. Kan dia buat homestay kan. Dia nak promote kot. Saya pun guna drone saya. Tengah main drone saya jadi gila tuan-tuan. Ustaz Saleh tak tahu. Saya tengah pening tak saya duduk sembang kata saya. Drone saya jadi tak betul. Dia putih GPS. Drone murah tuan-tuan, bukan drone mahal. Drone adalah dalam berapa 900 lebih pun. Kan elok drone ni nak elok mesti 2000 kat atas. Betul elok. Baru dia boleh betul-betul boleh apa. Lah ni ada drone terbaru tuan-tuan, 5000 lebih lah. Kok tuan-tuan nak beli lah. Dia pakai macam cermata ni, tuan-tuan pakai drone tu macam tuan-tuan terbang. Cermata pun mahal. Tuan-tuan pakai drone tu seolah-olah tuan-tuan rasa tuan-tuan yang terbang. Oh hebat. Tuan-tuan duduk kat sini lah. Harga dia 5000 lebih lah. Nak beli boleh lah tuan-tuan. Saya pun teringin nak beli, duit tak ada lagi tuan-tuan. Teringin juga nak beli tuan-tuan drone tu. Jadi tuan-tuan, drone saya ni main jadi tak betul. Rosak, pening. Last kali saya baru beli beberapa hari je. Nak terjun dalam parit Bandar Lalang, dalam sungai Bandar Lalang nak terjun. Saya tak berani, ada boya kan. Ada signboard lagi. Nak masuk dalam tu lah, dalam sungai. Tapi saya dapat safe sikit. Dia naik langgar dekat pagar, dekat dengan GPS punya dalam tu kan. Saya masuk dalam tu, saya ambil drone. Lepas tu saya jual dekat mudah.com. Tapi saya tulis lah kelemahan dia, dah pernah jatuh apa semua saya tulis. Lepas saya jual, Cina beli. Saya letak sat Sabah nak beli, Cina daripada KL. Saya jual berapa, 400 kot. Saya beli 900 lebih. Baru pakai beberapa hari je. Jadi saya bagi tahu kat dia apa semua kelemahan. Okey, dia beli pun dia puas hati. Tapi kita kena jujur lah. Kena jujur. Okey, baik. Kemudian dari segi kualiti, barang itu harus dilihat meski hanya sampel oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan agar tidak memberi kucing dalam karung. Ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Maksudnya dia beli kucing dalam karung, maksudnya kita tak tahu apa yang kita beli. Tak boleh, mestilah kita tahu sampel dia. Mungkin dia, kalau dia online tu mungkin dia bagi video, dia bagi gambar, dia review.
Kalau tuan-tuan beli barang di internet ni senang. Banyak review di Facebook dan review juga banyak di YouTube. Banyak. Malah kedai tu pun ada review dia. Maksud dia benda tu meyakinkan lah. Baik, kemudian dari segi kuantiti, barang itu harus boleh ditetapkan ukurannya, baik beratnya atau panjangnya atau volumenya ataupun ukuran-ukuran lain yang dikenal di masanya. Mesti boleh kita sukat berapa. Pastikan kilo ke, panjang ke, pendek, pastikan betul. Baru ni saya tengok di Thailand, dia beli handset Apple, sampai-sampai meja banyak. Meja bentuk handset. Itu hukum dia haram, tuan-tuan. Terutama tuan-tuan beli daripada Cina. Cina dengan kedai-kedai yang tak pasti, tuan-tuan beli lain-lain yang dia bagi. Itu banyak di Cina. Beli lain-lain yang dia bagi. Tu duit kita habis ribu-ribu, nak claim balik tak boleh. Boleh Jadi tuan-tuan pastikan kita tahu apa benda yang kita beli. Dalam jual beli rumah disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu, baik dari segi dalam maupun dari luar. Tengok dulu. Nak beli rumah ni jangan tuan-tuan kawan kata elok lah apa benda, jangan tuan-tuan. Sebab nanti kita tengok lain. Saya berkali saya nak beli tanah, kawan baik saya juga dia kata ada tanah ni bagus macam ni. Saya pergi tuan-tuan, geleng kepala tuan-tuan. Dia kata bagus, tepi jalan, ada jalan cantik. Saya pergi geleng kepala tuan-tuan. Tepi jalan apa punya dalam? Dalam satu bukit punya tinggi, atas puncak bukit tu. Saya terkejut macam mana kawan saya kata, jangan takut. Tanah ni tepi jalan dia. Jalan masuk cantik. Saya pergi jalan teruk, tinggi macam ni tuan-tuan. Kalau naik motor tu saya ingat, rasa nak terbalik ke naik motor tu kan. Tapi kawan saya punya cerita memang dahsyat. Ustaz juga kawan saya ni pun. Dia cerita tanah ni cantik, boleh buat rumah. Boleh buat rumah atas bukit seorang tengah bukit tu. Saya memang terkejut tuan-tuan. Rupa-rupanya member dah beritahu dah, jangan ustaz, dia ustaz juga. Jangan ustaz ni kata dia cerita lain, dia lain. Yalah, bila nak jual tanah orang mestilah ada komisen. Kita tak, kadang tuan dia letak 100, dia letak 150. Komisen banyak. Tanah ni antara komisen banyak tanah lah. Kita boleh dapat untung 20,000 tu paling sikit lah, 20,000, 30,000 tu. Jadi tuan-tuan pastikan tengok dulu. Tanah ke rumah, pergi tengok dulu. Tuan-tuan boleh tengok rumah kat mana yang taman-taman yang dah lama kan. Rumah yang tak jadi, bumbung pun rosak. Nak repair pun tuan-tuan puluh ribu. Pergi tengok dulu kok letak dia macam mana. Tuan-tuan tengok rumah di Lemah Beriah kan. Kalau yang teruk tu kan, sampai dia punya apa, dia punya ni apa ni, lantai ni jatuh ke bawah. Malah ada orang saya pergi sana, dia kuliah juga, dia kata kat bawah-bawah tu banyak apa, macam tanah untuk bawah tu ruang kosong tu, ulat-ulat sawah duduk bawah tu, ulat sawah. Dia punca dia sebab tanah tu tanah gambut. Bawah tu gambut ni dia asal daripada pokok-pokok yang reput-reput kan, jadi tanah gambut. Sepatutnya bila nak buat rumah di tanah gambut, dia kena korek buang ke tanah gambut tu. Sebab di tanah gambut ni dia macam span. Bila berat dia turun ke bawah. Sebab tu syarat dia sebenarnya kena korek, buang tanah gambut, ganti tanah lain. Tanah gambut mana boleh buat rumah. Tu yang depa orang lama kata di Lemah Beriah dulu tu banyak pokok kelubi. Orang lama-lama lah kata sana banyak pokok kelubi, dia cari kelubi di Lemah Beriah tu. Jadi memang ada yang teruk semua. Saya pernah tengok sampai dia punya lantai ni turun ke bawah. Malah ada yang kata kalau bawah ruang-ruang tu ulat sawah duduk, ataupun ulat-ulat berbisa. Ruang memang elok lah ulat suka duduk bawah tu. Jadi tuan-tuan tengok dulu. Takut kawan kita kata nak beli rumah dah dekat ni Lemah Beriah, elok rumah dah cantik, renovate. Kita tengok luar cantik, masuk tanah dalam turun ke bawah. Tu berapa puluh ribu tuan-tuan kita nak buat. Kita buat pun tuan-tuan belum tentu ni lagi, mungkin dia boleh turun lagi. Tengok dulu. Baik. Walaupun yang bagi tahu tu kawan baik tuan-tuan. Kawan baik kita tengok dulu. Kemudian demikian pula dengan kenderaan bermotor, disyaratkan untuk dilakukan peninjauan baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang diberikan. Motor pun sama. Tengok dulu tuan-tuan, tengok dulu, naik dulu. Dulu saya masa mengaji dulu di universiti, saya nak beli motor LC. Saya masa tu pakai Honda 125. Tak pakai LC lah, masa tu budak-budak. Masa saya mengaji kat U tu, LC ni kira hebat lah kalau ada LC ni. Saya nak pergi beli kat kedai di Gombak. Saya ingat kedai dia kat mana, Seri Gombak. Kedai token ni kata motor ni bagus, kereta LC ni bagus, enjin bagus, apa semua. Dia cerita kat saya bagus lah. Saya nak tolak kat dia, dia bagi saya ni lah. Dia ambil apa, kedai ni kedai Cina. Dia kata bagus apa semua, gini-gini. Saya pun try lah naik.
Allah, try naik tuan-tuan. Gear 1 sedap. Gear 2 dia drop. Enjin jadi tak boleh jalan lah. Masa dia gear 2 dia rosak gigi je. Dia tak boleh jalan, dia drop. Gear 1 okey, gear 2 teruk, dia jadi drop. Gear 3, 4 okey balik. Oh, saya naik, saya tahu motor ni memang bukan modified. Itu yang gigi gear dia hancur. Dia modified. Sebab tu bila modified kuat, gear tu pun kena tukar besi yang lebih kuat. Gigi gear tu berdasarkan cc juga. Ini gigi gear, gigi standard. Enjin dah pakai sampai 200 cc pun ada. Dia pun tukar blok tu, cc ni bertambah. Pecah gigi gear tu. Tu saya tengok, oh dia kata bagus, tak boleh pakai betul. Try dulu naik. Ada orang kata bagus, rupanya kita naik. Dia punya apa? Kaki 3 dia dah bengkok, pernah insiden. Kaki 3 tu nak tukar mahal. Banyak ratus nak beli kaki 3 tu kan. Bila ada insiden, tuan-tuan bila naik motor tu akan rasa macam dia sengit sikit. Dia tak stabil, kaki 3 dia rosak. Baik, jadi tuan-tuan kena try dululah. Baik, di masa moden ada dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel ni telah digazetkan lah, telah dinyatakan lah dengan jelas. Sejak daripada pabriknya, tujuannya antara lain agar terjamin barang itu tidak rosak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhi syarat-syarat jual beli, sehingga boleh mengetahui keadaan satu produk yang seperti ini boleh dipenuhi dengan beberapa teknik misalnya barang-barang lah ni. Tuan-tuan nak beli motor ke, beli kereta ke, dia dah ada dia punya spesifikasi kan. Dia bagi yang kertas dia, cc dia berapa, enjin kekuatan dia berapa, kuasa kuda dia berapa, semua ada. Boleh baca. Katalog. Tuan-tuan nak beli kereta, motor, dia ada katalog ni. Baik. Jadi macam mana? Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap, misalnya tertera di brosur. Brosur ni katalog lah, atau kemasan tentang data-data produk secara rinci seperti ukuran, berat, fasiliti, daya konsumsi elektrik dan sebagainya. Semua barang elektrik ni dia dah ada data-data dia, tuan-tuan boleh baca. Lagi senang, tuan-tuan boleh tengok bintang. Kalau 5 bintang, jimat elektrik. 1 bintang banyak elektrik. 2 bintang pun kurang sikit lah. 3, tapi paling bagus 5 bintang jimat elektrik. Dia bagi bintang-bintang lah. Baik. Dengan membuka bungkus, contohnya barang yang bisa dilakukan demo atasnya seperti umumnya sampel barang. Garansi ni maksud dia apa? Waranti lah, yang memastikan pembeli puas bila mengalami masalah. Mesti ada waranti ya. Habis. Akan datang pertemuan yang kedua, riba. Saya nak habiskan hari ni dulu kan. Riba ni panjang sikit lah cerita dia. Okey, tak ada soalan tak? Muamalat. Tak ada soalan muamalat ada tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Ada soalan bang? Tak? Ya, akan datang kita pergi riba. Riba yang ada satu kawan dekat rumah kan. Dan sepanak emas. Sepanak emas. Sepanak emas. Emas, bukan emas. Public gold patut saya. Baik, macam ni saya tak pernah dengar. Tapi simpanan emas ni ada yang halal dan yang haram, dan banyak yang haram. Sebab tu kalau public gold ni setahu saya, tak tahulah, dulu tak boleh. Kan baru ni baru boleh kot. Tapi dia macam ni. Simpanan emas macam ni, kita kunci harga sebenarnya. Macam ni, tuan-tuan pergi bank, Maybank, tuan-tuan beli emas. Emas tu tak ada pun. Katakanlah harga emas sekarang 200. Tadi berapa 200 apa kita tahu, okey, kita kata 200 lah. Jadi 244 kot, 200. Ketika emas 200 gram sama dengan bukan 1 gram sama dengan 200. Tuan-tuan pergi dekat Maybank, dia panggil buku emas kot, macam tu lah. Emas tu tak ada pun. Tuan-tuan beli emas tak ada, tapi dia catatkan. Kalau masa tuan-tuan beli emas, harga emas 200, maka kalau tuan-tuan beli sekilo apa? Ni orang melabur punya tu lah, beli sekilo. Sekilo 200,000 lah. 1 gram sama dengan 200. Betul tak? 200. Kalau 10, 2,000. Kalau 100, 20,000. Kalau 1,000, 200,000 lah. 1,000 gram sama dengan sekilo. Tuan-tuan beli sekilo emas, maka tuan-tuan bayar kepada Maybank 200,000. Maka tuan-tuan ada simpanan di Maybank apa? Sekilo emas. Waktu harga emas naik, contohnya harga emas jadi 300. Untung tak tuan-tuan? Tuan-tuan jadi banyak lah. Betul tak? Masa tuan-tuan beli,
tuan ada sekilo. Sekilo emas tuan bayar 200,000. Bila harga emas dah jadi 300, tuan jual kat bank. Tuan dapat apa? 300,000. Faham kan? Tapi kenapa haram? Dia ada sebab haram tu. Sebab tu Maybank ni, Maybank dia ada Islamik dengan tak Islamik. Yang kijang emas tu, kijang emas Maybank dan banyak bank tak halal, haram. Sebab emas ni dia mesti yadan biyadin, dia mesti transaksi itu berlaku dalam keadaan segera. Kalau lewat pun tak lebih 3 hari. Tu kena tahu. Dia tak boleh hutang. Pasal apa? Pasal emas ni harga dia naik turun. Kalau jadi perang, harga emas akan naik. Kalau jadi pandemik macam ni lah, COVID-19, harga emas akan naik lah ni. Naik gila-gila naik. Sebab apa? Dia macam ni je tuan-tuan, nak tahu harga emas ni. Bila ekonomi lemah, duit seluruh dunia akan jatuh nilai dia. Bila duit jatuh nilai, emas akan naik. Sebab tu di Iraq, di seluruh negara tuan-tuan, dia ada simpanan emas bertan-tan. Malaysia pun ada. Tapi tak boleh beritahu lah kat mana. Malaysia ada, Amerika ada, China ada. Seluruh dunia tuan-tuan ada simpanan emas tuan-tuan bertan-tan. Sebab tu, ada gambar pun ada dibuktikan tuan-tuan. Waktu mereka attack Iraq, Amerika cari emas Iraq, di mana Saddam Hussein simpan emas dia. Pasal sebab emas ni nak backup kita punya duit ni. Duit ni bila-bila pun jadi tak laku. Kalau seluruh dunia tak terima duit Malaysia tak ada nilai di dunia. Duit mana ada nilai? Di kertas je. Sebab tu Amerika ambil, ada bukti dia ambil gambar kan. Dalam lori tu penuh emas. Iraq punya. Jahatlah mereka ni, dia ambil Iraq punya emas. Habis. Sebab tu duit dinar Iraq mana naik dah. Dulu ramai orang Malaysia beli duit Iraq. Kan duit Iraq jatuh waktu perang kan. Jatuh gila-gila. Ramai orang beli. Kononnya nak naik. Mana ada? Tak naik lah. Malah kemungkinan Iraq, bila duit dia jatuh, Iraq boleh buat apa? Iraq boleh lupuskan duit dia. Pakai duit Amerika. Selesai masalah. Macam Zimbabwe, duit dia tak ada nilai. Zimbabwe, duit dia dulu nak beli roti bilion-bilion. Bawa duit penuh meja ni, nak beli roti, tak ada nilai duit dia. Duit dia lawa macam duit kita, cantik bawa cetak dia. Tapi disebabkan tak ada nilai. Kenapa tak ada nilai? Ekonomi di negara dia slow. Tapi dia cetak duit banyak. Jadi duit hilang nilai. Orang semua pakai ada duit. Jadi duit hilang nilai. Macam kita kan, kalau malam ni rakyat Malaysia semua dapat duit seorang 10 juta. Duit takkan jadi hilang nilai tu. Betul? Malam ni ada orang BI pada seluruh rakyat Malaysia seorang 10 juta. Duit akan hilang nilai. Pasal apa? Yalah, tak padan dengan ekonomi kekayaan rakyat Malaysia tuan-tuan. Semua pakat beli handset, beli tanah, beli apa, sampai duit tu kita tengok barang tak ada, duit banyak lagi. Macam tu. Duit kita pakai banyak lagi, tapi barang dah tak ada lah kita beli. Handset, kereta, motor, lama-lama duit akan hilang nilai. Dia panggil inflasi. Di Zimbabwe, bila jatuh duit dia hilang nilai, dia buang duit dia guna duit Cina. Jadi pakai duit Cina Zimbabwe. Banyak di negara Afrika yang duit daripada jatuh pakai duit Cina. Jadi emas tu tuan-tuan, kenapa haram? Itu saya kata haram. Sebab emas ni harga dia apa? Turun naik. Kalau ikut pandangan majoriti ulama, mestilah tuan-tuan bayar dapat. Kalau lambat pun dalam masa 3 hari. Maybank, bila tuan-tuan beli emas tu tak ada. Kalau tuan-tuan minta emas hari tu, dia boleh bagi, tapi lebih 3 hari. Boleh? Tuan-tuan beli sekilo, ketika harga 200 1 gram sama dengan 200,000, tuan-tuan minta emas, makan masa lebih 3 hari. Mungkin 2 seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sebab itulah ulama sebut haram. Malah Maybank juga tidak masukkan simpanan emas dalam Maybank Islamic. Dalam bank public gold tu, abang pastikan kalau abang masuk, emas tu berapa hari boleh dapat kalau abang minta. Kalau dia kata lebih 3 hari tak boleh. Boleh Itu je. Kalau dia kata memanglah abang buat simpanan emas kan. Katakan abang, dia kata harga emas 200 lah ni, abang beli sekilo, abang bagi 200,000. Maka abang ada sekilo emas simpanan di public gold. Saya berhati-hati bang lah, ni banyak orang yang dah jadi apa, pasal emas ni banyak kena tipu tuan-tuan. Banyak kena tipu. Terlalu banyak kena tipu. Terutama syarikat-syarikat yang tak terkenal. Banyak tipu. Dan malah ada syarikat yang tipu ni juga, maaf tuan-tuan, ada yang daripada Kelantan pun banyak juga. Kan ada emas Kelantan kan. Banyak juga yang kena. Banyak. Jadi dia tipu banyak ada untung lah. Token dia dapat duit banyak, token dia lari. Emas tak ada. Abang kata abang bagi sekilo kat dia 200,000. Dia kata kat abang, okey, dia bagi sijil. Cantiklah sijil tu. Okey, abang Helmi bla 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 bla, ada 1 kilo emas di syarikat ni. Dia lari. Bukan senang nak dakwa dah. Kita punya sijil tak ada nilai. Duit kita 200,000 dia ambil kat dia. Lebih baik saya ingat kat abang lah, kalau nak masuk simpanan ni, masuk bank lah. Tapi pastikan bank tu boleh bagi dalam tempoh 3 hari kalau kita minta emas dah. Kalau tak, hukum dia haram. Baik,
Saya tak buat pun. Saya pun teringin juga nak buat simpanan emas ni. Seronok tuan-tuan. Tak payah ada emas. Kita pergi beli je emas tuan-tuan. Tak emas tu. Ha? Ustaz Luman mana? Tak kuat emas. Tak apa, ustaz kempen bagus tapi kena check jugalah. Kena check. Sebab dulu masa ada platinum, tahu platinum? Kulim banyak. Semua geng-geng ustaz. Tapi platinum tu haram hukum dia. MLM yang haram. Pasal dia ambil duit orang bawah bagi kat orang atas. Mana boleh? Macam Pak Mandelo tuan-tuan. Tapi platinum ni, di Kulim ni, geng dia banyak ustaz. Kopiah apa semua, ustaz semua. Banyak orang kena platinum Kulim. Kulim banyak lah tuan-tuan. Fauziah 404. Banyak baru ni pun ada lagi Kulim banyak. Kalau dengar je Kulim, berhati-hati. Saya bukanlah nak racing orang Kulim, tak. Saya punya adik-adik pun ramai je Kulim tu. Tapi Kulim berhati-hati lah tuan-tuan. Banyak tak dia pun punya ni. Pak Mandelo pun bukan orang Tiping. Pak Mandelo Tiping kan? Tiping kot dia Pak Mandelo. Tapi kubur ni ada di Terengganu, di Kenemuan daerah. Pak Mandelo kaya. Yang jadi gila pun ada masuk Pak Mandelo. Tuan-tuan takkan ingat, orang tua ingat Pak Mandelo kan? Ingat. Haram Pak Mandelo. Dia ambil dia orang bawah, dia pemerek radio pandai dia buat. Orang mau pakat masuk. Padahal dia ambil duit, siapa masuk dulu, dia ambil duit orang bawah bagi orang dulu. Betul tak kan? Siapa masuk, selagi mana ada orang masuk, selagi tu dia. Bila tak ada orang masuk, mati ya. Itu skim yang haram. Walaupun ustaz-ustaz join. Saya dulu ada sama juga Bitcoin tuan-tuan. Ustaz pun masuk tuan-tuan. Saya tengok sistem dia haram. Tak boleh. Sistem dia haram. Dia duk main tipu macam tu je. Tipu, dia ambil duit bagi kat orang. Tapi bila main tan duit tuan-tuan, kena check balik lah. Yang tu je abang, check balik lah. Tak kira kalau ustaz, termasuk kalau saya bawa. Saya kata okay, tuan-tuan nak masuk nak simpan emas bla 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 bla, tuan-tuan check dulu. Check dulu tuan-tuan. Sebab main tan duit ni kadang-kadang orang agak kelabu mata jugalah tuan-tuan. Macam Atomi lah ni banyak orang kata haram. Sebab dia tolong dakwah Kristian dunia tuan-tuan. Atomi ni syarikat daripada Korea. Siapa masuk memang kaya tuan-tuan, boleh buat duit puluh-puluh ribu boleh buat. Tapi siapa masuk tuan? Saya tak nak sebut berapa orang. Pakar motivasi, ustaz-ustaz yang masuk. Sedangkan orang dah kata tak boleh. Sebab dana memang syarikat ni untuk Kristian. Dana digunakan untuk Kristian. Tapi banyak ada backup. Sebutlah tuan, Dr. Badrul Amin. Tahu Badrul Amin? Dr. Badrul Amin PKR lah ni. Senyap Dr. Badrul Amin backup. Kemudian Dr. ni sebutlah pasal dia pun tulis kat Facebook dia pun. Dia backup lagi. Dia pun terang-terangan backup. Lepas tu Dr. Asmadi pakar motivasi backup. Ada lagi saya tak ingat yang duk backup. Padahal dah jelas nyata syarikat ni, produk ni bagus tuan-tuan. Produk ni tuan-tuan pakai sihat. Bagus, produk ni kualiti tinggi. Betul hebat. Tapi kita nak tolong tuan-tuan boleh beli barang dia. Tak ada masalah nak beli barang saja. Tapi bila tuan-tuan tolong promote bersama dengan dia, tuan-tuan telah menolong untuk dana mengkristiankan seluruh dunia. Syarikat tu memang ditubuhkan untuk kristiankan orang. Sebab tu banyak orang kata haram. Tapi main talbik tuan-tuan susah. Mereka dah masuk, bulan-bulan mereka mungkin dah puluh ribu, mungkin dah ratus ribu. Bukan senang nak tinggal. Yelah bulan-bulan ratus ribu. Sikit lagi boleh sikit. Saya ada seorang sahabat saya lah ni duk promote gula O. Tahu gula O? Saya ingat ni duk promote nak bagi saya masuk ni. Saya pun pening kat dia, ustaz kat ni. Saya tak tahu dia punya konsep, dia punya MLM ni halal ke tak halal, saya tak tahu. Gula O ni tuan-tuan makan tak sakit. Sebab gula tu dia ada glukosa dengan sukrosa. Yang bahaya tu sukrosa, bukan glukos. Jadi guna sistem yang terbaru. Kalau untuk stevia lah ni orang kata tak apa selamat sangat, bolehlah guna. Tapi tak sedap, pahit kat lidah. Stevia kan tak sedap. Gula kita juga, gula yang kita makan ni. Tetapi dia masuk dalam makna, dia telah asingkan bahagian yang bahaya. Sukrosa tu yang bahaya, menyebabkan kanser, kecil manis, macam-macam lah. Jadi gula tu sedap macam gula kita, tapi dia tak bahaya. Siapa makan gula tu takkan kecil manis ke apa benda ke, dia takkan kecam. Tapi makan sedap. Tapi mahal tu, dia ajak saya masuk. Paling koman 200. Dapatlah dalam berapa kilo lah dapat? Dapat dalam 3 kilo kan? 3 kilo. Kalau aku beli gula biasa lagi banyak. Dapat dalam 3.2 kilo. 200 lebih. Ustaz ni, dia promote ustaz kan ni. Dia cerita kat saya, mula-mula dia masuk 600 bulan pertama. Bulan kedua 6,000. Pendapatan bulanan dia. Orang masuk bawah dia. Adik dia ustaz juga, tak boleh sebutlah nama. Mengajar masjid juga. Guru takmir. Dia lah ni dah sebulan 28,000. 28.
Gaji menteri je tuan-tuan 24 ni. Saya duk fikir ke halal ke tak halal, halal haram. Saya duk fikir juga halal haram ni. Saya tak pasti, saya tak berani tuan-tuan. Kalau memenuhi syariah tak buat MLM, ada yang halal, ada yang tak halal. Kena tengok sistem ni. Kalau dia ambil duit orang bawah bagi kat orang atas, memang haram lah. Saya tak tahu sistem dia macam mana. Dia duk datang ni. Dia suruh saya promote tuan. Saya bukan promote kat tuan-tuan Bukan saya promote, saya bagi tahu Saya tak masuk lagi. Dia suruh saya promote, kuliah-kuliah ni promote. Saya jujur tuan-tuan, insya-Allah selagi saya hidup, saya takkan gunakan kuliah saya ni untuk jual apa-apa. Sebab saya baca hadis masjid dalam solat ni untuk tempat berzikir, tempat beribadah. Hatta kalau orang cari barang pun Nabi marah kan. Orang duk cari barang, Nabi kata sebut pada dia Allah Ta'ala tidak akan pulangkan barang hang. Maksudnya bila duduk dalam masjid kita cerita bab-bab lain, ganggu orang lain. Ganggu orang lain. Masuk masjid cari ada barang hilang, ganggu orang yang lain. Moga Allah tidak kembalikan barang hang. Macam tu. Sebab saya tahu ada ustaz yang berniaga. Kontroversi sebenarnya tuan-tuan. Kalau ikut kebanyakan ulama tak boleh, haram. Kebanyakan ulama sebut haram. Malah berniaga dalam masjid pun tak boleh. Masjid kan, berniaga dalam kawasan pagar masjid pun tak boleh sebenarnya. Keluar masjid ada orang berniaga kan, tak boleh sebenarnya. Itu pandangan majoriti banyak tak boleh, haram. Sebagai ulama kata makruh. Sebagai ulama, tapi kebanyakan sebut haram. Saya tak maulah benda kontroversi ni tuan-tuan. Saya tak boleh saya tengok kalau ada orang berniaga susu ke apa kat luar, saya anggap baik lah. Saya pegang makruh lah untuk depa tu. Tapi bagi saya jelas dalam hadis, saya memang takkan gunakan masjid untuk berniaga. Apa-apa saja bagi je. Kalau ada ustaz berniaga, BP lah tuan, mungkin dia pegang pendapat lain lah. Saya pegang pendapat itu lebih selamat. Malah ada ustaz berniaga ubat kuat pun dah. Berniaga ubat kuat. Mak cik tahu tu. Ada berniaga ubat kuat pun dah. Siapa yang ada tenaga lemah, tenaga batin, ada ubat dekat luar. Ustaz, sabar tak kepala ubat kuat berniaga. Saya tak tahu. Saya insya-Allah saya tak mau jual apa-apa. Masjid adalah tempat ibadah. Nak berniaga boleh. Luar pagar masjid. Kalau Bukit Putih tu luar pagar, boleh. Berniaga tu. Tu pun jangan promote tuan-tuan. Promote dalam masjid, promote. Okey, saya ada berniaga susu bla 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 bla. Dah. Mana boleh gunakan masjid? Saya maaf tuan-tuan, ekonomi dunia dipegang oleh Yahudi dan Kristian. Tapi dia pun tak pernah guna dia punya rumah ibadah untuk promote. Tak pernah dia gunakan agama dia pun tuan-tuan untuk kaya. Tak pernah. Tapi dia pegang ekonomi dunia. Bolehlah kita muhasabah sikit lah tuan-tuan. Okey tuan, tak apa. Saya bukanlah nak kata Tuan Lokman. Saya baik dengan Tuan Lokman tu. Jangan pula kata usah kata Tuan Lokman. Bukan. Tapi abang check dulu. Check dulu. Tapi kalau saya main sini, saya kata tuan-tuan nak masuk tak? Simpanan emas. Itu tak bagus. Itu tak bagus. Boleh makan nanti boleh. Makan nanti boleh. Okey tuan, saya minta maaf tuan. Mudah-mudahan kita semua dapat kesihatan. InsyaAllah akan datang kita sambung di riba. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarraqan wa ba'id tafarraqan ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan mathuda. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Malam ni pada dalam tak ada ni. Kuliah tak ada? Oh tak ada.